Salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Cikgu harap kamu hari ini berada dalam keadaan yang sihat untuk mengikuti pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk pelajaran Bahasa Melayu kita hari ini ialah pengesan penyakit denggi. Kemahiran yang perlu murid kuasai hari ini ialah membuat rumusan berdasarkan bahan. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 156. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini ialah seekor nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini suka membiak di kawasan takungan air, di dalam pasu-pasu bunga yang terbiar, botol-botol kosong yang ada air, tayar-tayar buruk dan juga tin-tin kosong yang terbiar yang berisi air. Jadi bahan-bahan ini, bahan-bahan buangan ini sangat bahaya jika dibiarkan begitu saja. Kamu perlu mengambil tindakan sama ada menanam atau membuangnya di tempat pembuangan sampah. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini adalah petikan daripada muka surat 156. Buku teks kamu itu. Mari kita baca. Pengesan penyakit denggi. Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi amat membanggakan. Kemajuan dalam bidang ini telah membantu ahli sains menghasilkan produk yang sangat bermanfaat kepada pengguna. Produk yang dihasilkan diiktiraf bukan sahaja oleh masyarakat Malaysia tetapi juga masyarakat dunia. Antara produk yang dihasilkan menerusi kemajuan bioteknologi termasuklah pengesan penyakit denggi. Profesor IR Dr. Fatimah binti Ibrahim, seorang jurutera bioperubatan, telah mereka cipta satu platform yang dapat mengesan kehadiran virus denggi dengan hanya menggunakan sekeping cakra padat. Cakra padat ini dilengkapi dengan teknologi pengesan nano. Ciptaan beliau ini bukan sahaja merupakan yang pertama di Malaysia, malahan di dunia. Untuk menggunakan kaedah pengesanan ini, sedikit sampel darah pesakit perlu diambil. Darah hanya diambil di hujung jari pesakit seperti saringan ujian diabetes. Kemudian darah pesakit perlu dititiskan ke atas cakra padat. Cakra padat ini mempunyai beberapa saluran lain yang sudah dimasukkan dengan cairan tertentu. Cairan ini dapat mengenal pasti dan mengasingkan virus dalam masa yang singkat. Berdasarkan petikan ini, kita perlu mengeluarkan isi yang tersurat dan tersirat untuk kita tulis rumusan. Jadi, dalam perenggan yang kedua tu dapat mengesan kehadiran virus denggi. Yang hijau tu, garis hijau ialah isi yang tersirat hanya menggunakan sekeping cakra padat dengan teknologi pengesan nano. Jadi pengesan nano ni adalah teknologi yang pengesan yang halus. Okey, kita akan membuat rumusan. Jadi penanda wacana digunakan. Antara perkara yang dibincangkan, sekeping cakra padat yang dilengkapi dengan teknologi nano untuk mengesan kehadiran virus. Daripada perenggan ni kita dah buat rumusan dah. Jadi kita akan bermula dengan antara perkara yang dibincangkan, kemudian isi yang tersurat, disambung dengan kata hubung pancangan, keterangan untuk menyambungkan isi yang tersirat, iaitu mengesan kehadiran virus. Teknologi nano mengesan kehadiran virus. Okey, kita akan pergi untuk membuat rumusan yang kedua pula. Sampel darah pesakit dititiskan di atas cakra padat yang sudah dimasukkan dengan cairan tertentu. Cairan ini dapat mengenal pasti dan mengasingkan virus dalam masa yang singkat. Okey, kita akan buat rumusan. Yang warna merah, garisan warna merah tu ialah
isi yang tersurat. Dan kita akan gunakan kata hubung panjangan untuk menyambungkan dengan isi yang tersirat. Jadi kita menggunakan penanda wacana dahulu. Selain itu, untuk menyambung rumusan kedua ni, sampel darah pesakit dititiskan atas cakera padat yang dimasukkan dengan cairan tertentu untuk mengenal pasti dan mengasingkan virus dengan cepat. Itulah dua rumusan telah dibuat. Kemudian kita akan pergi lagi seterusnya. Jika sampel darah yang sama diuji dengan kaedah ELISA, iaitu kaedah lama lah, tempoh yang diperlukan untuk mengenal pasti virus mengambil masa sehingga seminggu. Namun dengan menggunakan cakera padat tersebut, masa yang diperlukan hanya 30 minit. Keputusan yang diperolehi pula 95% tepat. Selain itu, kaedah pengesanan ini jauh lebih murah berbanding dengan kaedah konvensional. Konvensional itu kaedah yang lama lah, ELISA. Kaedah ini tidak memerlukan kelengkapan makmal yang mahal serta ruang yang besar. Kaedah ini hanya memerlukan pemain cakera khas yang kecil dan dapat dipindahkan ke mana-mana. Kos pengeluaran bagi alat pemain cakera ini kurang daripada RM1,000. Ini dia teknologi yang mereka telah temui oleh orang Malaysia kita yang menemui kaedah ni. Okey, apakah isi yang tersurat dan tersirat daripada petikan ni untuk kita buat rumusan. Jadi kaedah ELISA, tempoh yang diperlukan untuk mengenal pasti virus mengambil masa sehingga seminggu. Cakera padat tersebut, masa yang diperlukan, namun dengan menggunakan cakera padat tersebut, masa yang diperlukan hanya 30 minit. Keputusan yang diperolehi 95% tepat. Jadi tepatlah keputusan dia tu. Jadi bagaimana nak buat rumusan? Kita menggunakan penanda wacana dulu. Kemudian penggunaan cakera padat lebih baik berbanding dengan kaedah ELISA dalam pengujian sampel darah kerana kita sambung dengan yang hijau tu. Keputusan yang diperolehi lebih cepat dan tepat. Masa yang diperlukan hanya 30 minit itu cepatlah. Dan tepat. Sini. Okey. Kemudian kita pergi lagi. Kaedah pengesanan ini jauh lebih murah berbanding dengan kaedah konvensional. Ini adalah tersurat. Jadi kita akan sambung dengan tersirat. Tidak memerlukan kelengkapan makmal yang mahal serta ruang yang besar. Jadi akhir sekali, kaedah ini lebih murah kerana tidak memerlukan kelengkapan makmal yang mahal dan ruang yang besar. Jadi kita menggunakan penanda wacana dan juga rumusan yang kita dah buat itu. Kemudian kita tulislah kemudian. Kita tulis balik. Teknik teks ketikan ini membincangkan kemajuan bioteknologi yang bermanfaat kepada masyarakat bagi mengesan penyakit denggi. Jadi antara perkara yang dibincangkan adalah nanti tadi kita sambunglah yang dalam slide cikgu, slide yang ketiga tu. Kemudian selain itu untuk kemudian kerana akhir sekali dah cikgu dah bentangkan tadi lah. Penggunaan penanda wacana dan juga isi yang tersurat dan tersirat disambung pula dengan kata hubung panjangan, keterangan. Jadi akhir sekali sehingga akhir sekali dan kemudian kesimpulannya penyertaan produk pengesahan penyakit denggi ini amat memberi manfaat kepada semua pihak dan perlu diperluaskan penggunaannya supaya dapat mengesan penyakit denggi lebih awal. Jadi kaedah ini adalah kaedah yang dijumpai oleh orang Malaysia sendiri. Ya, antara perkara sambung terus. Selain itu sambung terus. Kemudian kita pergi slide yang keempat. Kemudian sambung terus, akhir sekali sambung terus. Kemudian kita pergi slide terakhir itu, kita jawab soalan. Jadi pembukaan dia dah ada, penutup cikgu beri. Jadi sekian saja pelajaran kita hari ini tentang penemuan baru oleh
anak watan Malaysia tentang untuk mengesan virus denggi dengan lebih cepat, tepat dan awal. Berbanding dengan Elisa mengambil masa seminggu untuk mengesan virus denggi ni. Lambat sangat. Kita perlu mengesan awal untuk mengambil tindakan yang cepat. Okey, sekian saja pelajaran kita hari ini. Salin dalam buku penulisan. Buat rumusan berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 156 tu. Nanti jawab soalan kuis. Sekian, terima kasih. Jaga kesihatan kamu.